Ke bawah Dulia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan menyertai mesyuarat Ketua-Ketua Ekonomi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC ke-28 yang akan berlangsung secara maya melalui persidangan video pada malam ini dan dipengerusikan oleh Puan Yang Terutama The Right Honourable Jacinda Ardern, Perdana Menteri New Zealand, selaku pengerusi APEC bagi tahun 2021. Selaras dengan tumpuan utama dan prioriti pengerusi APEC pada tahun ini, New Zealand dan para ketua ekonomi APEC akan berbincang mengenai mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemik COVID-19, termasuk cabaran dan peluang pasca pandemik serta tindak balas kesihatan, perdagangan dan ekonomi serantau terhadap pandemik. APEC ialah terdiri daripada 21 ekonomi di rantau Asia Pasifik, iaitu Australia, Negara Brunei Darussalam, Kanada, Chile, Republik Rakyat China, Hong Kong Republik Rakyat China, Republik Indonesia, Jepun, Republik Korea, Malaysia, Meksiko, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Republik Filipina, Persekutuan Rusia, Republik Singapura, Chinese Taipei, Thailand, Amerika Syarikat dan Republik Sosialis Vietnam. ...63 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan hari ini yang membawa jumlah keseluruhan kes kepada 14,121 orang. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Terdapat 32 tambahan kes-kes baru kepada 12 kluster aktif yang sedia ada yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 2 kluster baru telah dikesan yang melibatkan 10 kes. Kedua-dua kluster baru ini ialah kluster Nur Naziba Construction Staff House dan kluster M. Rahman Construction Staff House. Adalah kluster rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan. 4 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Manakala terdapat 21 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 89 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 13,322 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 702 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 5 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation, dengan satu daripadanya juga memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 3 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Di dalam 24 jam yang lalu, sebanyak 3,896 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 552,959 ujian. Menteri Kesihatan dalam sidang media yang sama juga mengongsikan 87.5% daripada jumlah penduduk negara telah menerima 1 dos vaksin COVID-19, manakala 67.9% daripada jumlah penduduk negara telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19. Kementerian Kesihatan ingin mengingatkan orang ramai, khususnya mereka yang belum mendapatkan vaksinasi COVID-19 dan berhajat untuk mendapatkannya sebelum fasa peralihan bermula pada 19 November 2021, mereka bolehlah mendapatkannya di mana-mana pusat vaksinasi secara walk-in mengikut jadual yang telah ditetapkan sebelum ini. Para majikan adalah juga diingatkan untuk memastikan setiap pekerja mereka telah mendapatkan vaksinasi lengkap sebelum fasa peralihan bermula.
Bagi operasi pulih yang dijalankan dari jam 8 malam hingga 4 pagi, sebanyak 13 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana 11 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Orang ramai kini boleh mengetahui secara terperinci mengenai garis panduan fasa peralihan semasa COVID-19. Menteri Kesihatan mengongsikan garis panduan tersebut boleh diperolehi melalui laman sesawang Jabatan Perdana Menteri. Menyentuh Di arah sesawang Jabatan Perdana Menteri. Menteri Kesihatan mengalu-alukan penggunaan kod QR di setiap rumah bagi memudahkan pengesanan kontak. Turut disentuh dalam sesi soal jawab, acara keramaian yang melibatkan permakanan hanya dibenarkan menggunakan kaedah bungkus atau pack food. Inisiatif pendigitalan dalam sektor pengangkutan di negara Brunei Darussalam termasuk permohonan pembaharuan lesen kenderaan dan lesen memandu serta memperkenalkan pendaftaran domestic runners secara online bertujuan untuk memudahkan serta menjaga kepentingan dan kesejahteraan sektor perniagaan terutamanya MSMEs yang baru yang telah memasuki pasaran berikutan gelombang kedua pandemik COVID-19. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pehen Orang Kaya Seri Setia Datuk Paduka Awang Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi semasa mesyuarat Menteri-Menteri Pengangkutan ASEAN ke-27 ATM27 dan mesyuarat-mesyuarat bersama rakan dialog juga menyentuh mengenai kepentingan keselamatan jalan raya dalam merealisasikan pengangkutan kargo yang lebih berdaya tahan. Selaras dengan Deklarasi Keselamatan Jalan Raya Brunei Darussalam 2020, negara Brunei Darussalam melancarkan Pelan Strategik Keselamatan Jalan Raya Negara Brunei Darussalam 2025 yang mengandungi senarai strategi dan inisiatif yang komprehensif. Mesyuarat yang diadakan melalui sidang video itu diadakan selama 2 hari dan dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Samdech Akamoha Senapati Teko Hun Sen, Perdana Menteri Kemboja. Mesyuarat ATM ke-27 juga membincangkan dasar mempercepatkan transformasi digital untuk pengangkutan dan logistik yang lebih berdaya tahan di rantau ASEAN. Semasa mesyuarat, Menteri-Menteri Pengangkutan ASEAN juga bersetuju untuk menandatangani protokol to implement the 12th Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services AFAS secara ad referendum. Mesyuarat kali ini disertai oleh Tuan Yang Terutama Datuk Paduka Lim Jock Hoi, Setiausaha Agung ASEAN. Mesyuarat diikuti dengan mesyuarat-mesyuarat bersama rakan-rakan dialog pengangkutan ASEAN iaitu Republik Rakyat China, Jepun dan Republik Korea bagi membincangkan inisiatif-inisiatif bagi mengembang majukan kerjasama pengangkutan di antara ASEAN dan rakan-rakan dialog termasuk mensahkan rangka kerja utama masing-masing. ATM ke-27 didahului dengan mesyuarat pegawai-pegawai kanan pengangkutan ASEAN ke-52, STOM ke-52 dan mesyuarat rakan-rakan dialog yang diadakan 2 hingga 3 November 2021. Delegasi negara ke STOM ke-52 diketuai oleh Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap di Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Hujan lebat sejak beberapa hari lalu menyebabkan paras air naik di beberapa kawasan pedalaman di daerah Blight, terutamanya di Mukim Bukit Sawat, Mukim Labi, Mukim Sukang dan Mukim Melilas Ulu Blight. Kejadian tersebut mengakibatkan beberapa rumah dan jalan penghubung ditenggelami air banjir. Beberapa tindakan awal bagi menghadapi banjir telah dilaksanakan termasuk pengagihan bantuan catuan makanan kepada mangsa-mangsa banjir melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM. Dengan kedudukan paras air yang semakin meningkat, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Blight DDMC telah mengaktifkan pos kawalan insiden di Dewan Serbaguna Mukim Bukit Sawat, Kampung Sungai Mau bermula semalam bagi melaksanakan bantuan-bantuan logistik seperti pengangkutan dan perubatan dengan lebih berkesan.
Pihak DDMC juga menyediakan pengangkutan kenderaan dan juga perahu secara berjadual. Jabatan Belia dan Sukan melalui Pusat-Pusat Belia Tutong dan Temburong menganjurkan majlis bacaan surah Yasin dan tahlil serumpun dua daerah secara maya semalam. Program julung kali diadakan itu dikendalikan oleh Pergerakan Belia Tutong Impak dengan kerjasama Kelab Belia Permata Hijau Pusat Belia Temburong sempena kempen Hari Bertindak. 122 orang menyertai program ini yang disertai oleh ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Awang Ajmin bin Haji Maludin, pemangku pegawai daerah Tutong. Majlis diisikan dengan bacaan surah Yasin, diikuti dengan bacaan tahlil, doa terhindar dari segala jenis penyakit dan bacaan doa Allah peliharakan Sultan dan negara Brunei Darussalam. Ujian bukan hanya dalam bentuk kesusahan, malah ia juga boleh datang dalam bentuk kesenangan. Ujian berbentuk kesusahan akan lebih menguji kesabaran manusia, manakala ujian berupa kesenangan pula akan menguji tahap keimanan seseorang, sama ada mereka bersyukur di atas nikmat yang diberikan atau hanyut dengan kelalaian. Perkara tersebut antara yang disentuh semasa tazkirah Jumaat Anjuran Surau IBTE Kampus Sultan Saiful Rijal, Jalan Muara yang diadakan secara maya petang tadi. Tazkirah bertajuk Rahsia Keberkatan disampaikan oleh Dr. Haji Muhammad Syahrul Azmi bin Haji Abdul Muluk, Timbalan Pengarah Pusat Penyelidikan dan Pengajian Jawi dan Kitab Turath, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB, antara yang menyertai Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kementerian Kesihatan terus menerima sumbangan dari pelbagai pihak dalam sama-sama menangani dan membendung penularan wabak COVID-19 di negara ini. COVID-19 Relief Fund menerima sumbangan berjumlah RM17,000 daripada Pertubuhan Ukur, Jurutera dan Arkitek Puja, dan Taiwan Graduates Association of Brunei menyumbangkan cek berjumlah RM10,000. Sumbangan diserahkan kepada Pengiran Dr. Haji Muhammad Khalifah bin Pengiran Haji Ismail, pemangku Timbalan Setia Usaha Tetap Profesional Kementerian Kesihatan. Beberapa sumbangan barang keperluan juga diterima oleh Kementerian Kesihatan, iaitu daripada pihak-pihak persendirian, MSB Enterprise dan Awan Brunei. Majlis penyampaian sumbangan-sumbangan tersebut berlangsung di Ibu Pejabat Kementerian Kesihatan Berakas. Garis panduan dan langkah-langkah keselamatan yang dikeluarkan oleh kerajaan dalam menangani penularan wabak COVID-19 di negara ini tidak hanya bertujuan melindungi diri sendiri, malah meliputi keluarga dan orang sekeliling, termasuklah dari kalangan barisan petugas barisan hadapan negara. Walau bagaimanapun, menerusi hasil operasi pulih, masih terdapat lagi segelintir individu yang sengaja mengabaikan aspek keselamatan dan prosedur operasi standard yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Justru operasi pulih akan diperketatkan lagi dalam memastikan pematuhan arahan akan dapat diikuti dan ditaati dengan sebaiknya. Penerapan terhadap langkah kawalan sentiasa dikemaskini. Pendekatan yang jitu terhadap operasi penguatkuasaan dijalankan tanpa kompromi dalam memastikan segala usaha yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan dalam menangani wabak COVID-19 tidak menjadi sia-sia. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri memaklumkan mesej tular melalui aplikasi WhatsApp berkaitan kenyataan terdapat satu kumpulan yang pergi dari rumah ke rumah sebagai pegawai-pegawai dari Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bagi tujuan nak melaksanakan banci yang akan datang adalah sama sekali tidak benar. Pihak kementerian sedang bekerjasama dengan agensi-agensi penguatkuasaan yang berkenaan untuk mengambil tindakan ke atas pihak-pihak atau individu-individu tertentu berkaitan perkara ini.
Orang ramai dinasihatkan agar tidak mudah terpedaya dan percaya dengan maklumat yang disebarkan melalui aplikasi media sosial tanpa memastikan kesahihannya terlebih dahulu. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri juga meminta agar orang ramai berhenti menyebarkan mesej tersebut. Menyebarkan maklumat palsu dan tidak sahih kepada orang awam boleh didakwa di bawah Undang-Undang Negara Brunei Darussalam menurut Seksyen 34 Akta Ketenteraman Awam Penggal 148 dan boleh didenda RM3,000 dan hukuman penjara sehingga tempoh 3 tahun jika sabit kesalahan. Pasukan Polis Diraja Brunei PPDB berhasil menumpaskan kegiatan curi dan pecah rumah bersiri melibatkan suspek warga tempatan dan penduduk tetap. Semua tangkapan adalah hasil strategi pemantauan dan kolaborasi daripada keanggotaan daerah Polis Blyth dan balai-balai di bawahnya. 7 suspek iaitu 6 lelaki dan seorang wanita ditahan dalam lingkungan umur 17 hingga 42 tahun. Dengan tertangkapnya suspek-suspek berkenaan, PPDB berjaya menyelesaikan 5 kertas penyiasatan yang dilaporkan di kawasan rumah-rumah kediaman di rancangan Perumahan Negara Teres Lumut dan Sungai Liang. Turut ditemui beberapa barangan rampasan seperti barangan elektronik, barangan kenderaan, mesin pemotong kayu, mesin waterjet dan lain-lain lagi.